Okay, Amal setuju tak kalau saya kata dia beritahu kita tak pandai memerintah. Tapi kalau kita perasan, kalau kita tengok kita baru mentadbir 8 bulan. Betul. Setuju atau tidak, sebenarnya yang hari ni masalah telur, masalah ayam ni kita sedang repair. Baiki kerosakan yang telah dibina 33 bulan ketika mereka menjadi kerajaan. Topik ni sangat penting. Okey. Sebab untuk kerajaan bergerak fokus kepada menstabilkan harga ayam, menstabilkan bekalan dan sebagainya, itu perlu satu komitmen yang besar daripada ahli kabinet, daripada kita punya para pegawai di peringkat kerajaan. Sebab tu kestabilan politik itu penting. Kestabilan politik. Kestabilan itu penting. Sebab apa? Kalau tidak stabil kerajaan, semua kabinet menteri ni, semua para pegawai di peringkat bawah dan di peringkat atas sedang berfikir kerajaan ini akan jatuh dan takkan buat kerja. Termasuk PRN ni. Termasuk kononnya PRN ni. Okay. So bila semua dah jelas, kerajaan ada satu mandat majoriti yang jelas, apabila berlaku sebuah kerajaan dengan termeterainya Akta Lompat Parti, dengan termeterainya MOU, dan juga undi percaya kepada PM, jelas 2/3 majoriti berada dalam Dewan dan tidak ada yang bantah. So apa yang berlaku? Menteri boleh buat kerja, pegawai boleh buat kerja, fokus kepada untuk menstabilkan harga barang. Contohnya, ini paling mudah lah. Kononnya dikatakan harga beras naik. Okey. Harga beras naik. Tapi hakikatnya, ini fitnah Fitnah yang kononnya disebut oleh pihak Perikatan Cikgu Bat lah, Papa Gomo sebut. Kononnya harga beras naik. Tapi hakikatnya, harga berasnya naik itu ialah harga beras import. Ya. Harga beras super special tempatan yang daripada tempatan terkawal, harga sama sampai sekarang. Tapi apa yang dimainkan? Harga beras naik. Sama juga dengan gula. Harga gula naik. Harga gula, harga ayam, semua tu dalam kawalan. Ya. So kadang Fadil Syahrir lah, kadang saya pelik. Kalau dia nak bercakap atas dasar emosi, saya pun boleh cakap atas dasar emosi. Ya. Tapi kalau dia nak berhujah dengan baik, dengan fakta, mari kita berdebat. Berdebat secara profesional. Ini mana tawaran ni? Tawaran saya bersedia. Jemput kat cakap je ke, jemput kat pentas PAS pun saya bersedia. Sebab kita perlu betulkan fakta. Fakta dan fakta perlu jelas. Kejap, kerana Ahmad telah menawarkan cabaran debat kepada Ustaz Fadil Syahrir. Itu kawan saya tu. Sangat jantan. Jadi agak melucukan kalau Ustaz Fadil Syahrir tidak menyahut seruan debat amatan yang merupakan naib Ketua Pemuda Amanah Nasional dalam isu yang dibincangkan. Ini maksudnya Fadil Syahrir kalau dia nak beritahu ekonomi kita teruk di bawah kerajaan perpaduan, maka kalau dia sudi dicakap je pun boleh, ataupun mana-mana stesen TV yang sudi menemukan antara Mama Amar dan juga Fadil Syahrir. Okey, teruskan. Dan ini bukan hujah untuk menangkan saya ataupun menangkan Fadil Syahrir. Tapi ini adalah untuk memenangkan rakyat, supaya rakyat kembali dijelaskan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini berada dalam landasan yang betul. Nak tahu landasan ekonomi itu betul atau tidak? Kita ada satu asas teori ekonomi C plus I plus G plus X. Consumption ataupun perbelanjaan rakyat, tambahan dengan pelaburan, investment, G government expenditure ataupun perbelanjaan kerajaan, dan juga net import. Import export. Consumption rate negara kita meningkat. Domestic investment, foreign investment kita meningkat. Domestic investment kita kalau berbanding dengan tahun lepas dan berbanding dengan bulan ini pada tahun ini, meningkat hampir 100%. Ini fakta, boleh cek dekat laman sesawang MITI. Saya percaya. Wajib. Tapi boleh cek, jangan risau. Saya takkan tipu. Boleh tabayun. FDI negara kita meningkat 38-36% lonjakan tahun ni. Kalau negara ni teruk, kalau negara ni sedang berada dalam fasa krisis, terancam ekonominya dan sebagainya, pelabur tak masuk. Itu yang menjadi tanda tanya saya. Semalam saya ada baca Intan apa yang artis tu, Intan yang Negeri Sembilan. Intanku Diana Dayan Quintan, terima kasih producer. Seolah-olah rakyat tengah tertekan, terseksa. Sama dengan Cikgu Bat. Jadi saya dengar konon-konon kalau dalam debat dengan Lokmadan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Lokmadan kerana membadigolkan Cikgu Bat. Saya kira itu perkataan yang wajar lah diberikan kepada Cikgu Bat. Dan kita boleh lihat bagaimana kononnya Cikgu Bat bermain dengan persepsi. Rakyat tengah derita.
Perdana Menteri patut buat kerja Perdana Menteri. Jadi kalau boleh kita ulas lah. Adakah sebenarnya yang terseksa, yang derita ini ahli politik yang tidak sabar untuk menunggu 5 tahun untuk menjadi kerajaan kembali, itu yang terseksa. Sebenarnya rakyat dalam keadaan yang baik. Boleh kita bersetuju? Faktanya betul, kita tidak menafikan bahawa rakyat tertekan dengan kos sara hidup. Okey. Itu kita tak boleh nak nafikan. Ini dunia. Ini dunia. Okey. Dan tapi fakta yang kita perlu akui ialah keadaan rakyat pada hari ini jauh lebih baik berbanding dengan sewaktu Perikatan Nasional Memerintah. Okey. Saya bagi contoh tadi. Minyak zaman PN harga mencecah RM50. Okey. Minyak masak zaman kita terkawal dalam harga RM28 hingga RM30. Boleh cek dekat pasar raya untuk 5 kilo. Ya. Dan juga bekalan minyak masak paket. Ini saya ambil contoh-contoh mudah untuk rakyat lihat di dapur. Ya, betul. Minyak masak paket. Kita tengok Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Ya. Terlibat dalam kes kononnya Anak dia. Anak dia. So maknanya ketelusan dalam nak jaga dapur rakyat pun masalah. Sama juga kalau kita lihat, kalau kita ingat zaman Perikatan Nasional ataupun Perikatan Nasional lah. Saya tak habis. Saya nak katakan Tak habis lagi, okay. Saya nak katakan bahawa yes, rakyat tertekan. Tapi tidak benar rakyat kerajaan yang ada pada hari tidak buat apa-apa. Okay. Yang problemnya adalah pada zaman kamu, sewaktu memerintah. Apa yang kamu buat? Kes bunuh diri pun banyak tu. Kes bunuh diri. Ditubuhkan kata apa tu yang lawan inflasi apa tu, ingat tak? Jihad inflasi. Ketika itu apa yang dia buat Exactly, ketika itu inflasi kita 3.3% tertinggi. So apa yang dia buat? Kita akhirnya buat pelbagai program rahmah, menu rahmah. Paling terdekat ni kereta. Oleh Pulau 2 kereta rahmah. Dan ekonomi rahmah kata yang diperkenalkan. Payung rahmah pun diperkenalkan dan sebagainya. Harga bekalan telur, bekalan. Akhirnya inflasi jatuh kepada 2.8%, terendah dalam masa tahun ini. Ya, saya nak beritahu tadi adalah ketika zaman Perikatan Nasional, bawang pun tak ada. Exactly. Telur pun tak ada, ayam pun tak ada masa tu. Dan kita yang datang di bawah kerajaan perpaduan ini menyelamatkan rakyat daripada terus cerita. Yes, kita tak nafikan rakyat tertekan. Tapi janganlah sampai akhirnya kita menutup mata, menunding jari kerajaan yang ada tanpa melihat dulu dia lagi teruk. Actually we are progressing in the good and the right direction. Tapi kalau tanya saya, rakyat derita ketika sebelum pilihan raya yang ke-15 kerana kerajaan yang tidak stabil. Sehingga berlaku pertukaran 3 kali Perdana Menteri. Seperti mana kata Amar tadi, pegawai kerajaan, pegawai tinggi nak bekerja dalam keadaan yang takut-takut. Nanti tukar lagi. Kena ingat setiap kali perubahan berlaku, especially di pihak kerajaan, polisi akan sentiasa berubah.